لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا يفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين. Kata musannif rahimahullah taala, maka wajib pula ketahui akan wajib lagi nyata Allah Ta'ala itu bersifat ya Allah Ta'ala dengan segala sifat ma'ani yang 7. InsyaAllah kita nak sambung setelah selesai dengan bicara mengenai salbiyah, nak sambung pula sifat yang istilahnya thubuti, yang benar-benar sabit di zat, bukan sifat yang salbi, yang adami, yang dinamakan sifat semata-mata untuk kawalan, yang tukut bahasanya, untuk jaga, untuk protect, supaya jangan salah anggap, salah faham, tersasar akidah, pemahaman terhadap zat yang sabit, zat tak boleh dinafi, zat sungguh ada zat, cuma tak boleh memikirkan hakikat zat. Macam mana pun mesti ada panduan kayu ukur untuk mensepadankan supaya jangan termasuk bahas hakikat zat. CP dia kidam baqa mukhalafah lil hawadis qiyam bi nafsih wadaniyah. Itu tujuan salbiyah tu. Yang itu lagi saya duk sebut, bahkan ulama kita pun memang cerita gitu. Kita mengaji mengikut disiplin sifat 20 ni, maksudnya memang mengikut mana yang lebih utama, prioriti yang lebih besar untuk dipelajari dalam proses nak mengenal Allah Ta'ala ni, supaya jangan tersilap nanti dalam kita duk berjalan nak mengenal Allah Ta'ala, tengok ada benda yang sewil, tak betul perjalanan dia. Rasanya dalam bab akidah. Itu akidah bab pertama kena wajib belajar, kena kenal. Atau kita nak mengenal dulu, nak kata nak mengenal apa? La ilaha illallah tu memang sabit zat yang bernama ilah, dan zat yang bernama Allah. Zat bernama Allah ni tentulah bersifatnya ilah. Selain daripada Allah Ta'ala takkan bersifat ilah. Bila sebut kata ilah, tentulah Allah ni yang bersifat ilah ni ada zat dia, sabit sifat dia, perbuatan dia, dan juga milik dia, asar dia. Dan bila sebut Allah, fokus utama dia perbincangan adalah zat. Tapi zat Allah Ta'ala tak ada upaya kita nak bicara. Bahkan ada larangan untuk membicarakan bab zat. Bahkan zat Allah tak mungkin untuk difikir, kerana apa
tergambar, terlintas pada fikiran kita Allah Ta'ala di sebalik daripada apa tu. Dengan mana tak mungkin ada keupayaan makhluk untuk memikirkan hakikat zat Allah yang mencipta makhluk. Oleh kerana itu diberikan sepadan sabit wujud zat. Jadi macam mana sifat zat menafi perkara tak layak bagi zat, itu kita punya sepi nak mengenal zat. Nafikan awal, nafi akhir, nafikan ada mumasalah dengan hawadis, nafikan berhajat kepada sesuatu dan berhajat kepada zat lain untuk sabit ada dia, dan nafikan berbilang-bilangnya uluhiyah ni selain pada Allah mesti makhluk takkan ada sifat uluhiyah sama sekali dari sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Okay. Itu rumusan sekali lalu kita belajar sifat wujud, subut wujud tu wujud zat maujud, ain maujud dengan sepadan macam tu. Baik. Seterusnya kita nak belajar sifat ma'ani. Tu dia kata wajib pula kita kenal dan faham, wajib lagi nyata Allah Ta'ala itu tentulah dengan dia bersifat dengan sifat ma'ani, iaitu 7. Iaitu pertama, kudrat, artinya kuasa pada mengadakan segala sesuatu daripada segala sesuatu mungkin. Dan kuasa pula ia pada menidakkan lawannya, menidakkan dia lawannya lemah, iaitu tiada kuasa. Yang keduanya iradah. Okey. Atau bila angka sekali lalu, apa dia sifat ma'ani? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dia bahas satu-satu dulu. Lepas tu dia bicara dulu satu-satu sifat ni, yang 7 ni. Lepas tu hujung nanti baru dia bagi definisi takrif apa dia sifat ma'ani. Tu lain kitab, lain cara dia. Ada kitab cerita takrif dulu untuk baru hurai. Ada kitab hurai dulu dengan apa sepatutnya dipaham, hujung nanti baru dia buat rumusan formula. Masing-masing kaedah ulama. Jadi panjang umur jumpa nanti dengan takrif dia beri. Kalau saya menyambil nanti saya menyambil je lah, InsyaAllah. Baik, jadi 7 tu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Baik, apa terjemah kudrat ni? Kuasa. Atas kata kuasa ni mana sifat, maksudnya Allah ada sifat kuasa. Ya. Terjemah pun kita ada selalu tengok sekali lalu, kalau kitab Jawi lama dia terjemah apa makna kuasa, apa makna kudrat, mana kudrat berkuasa. Apa maksud berkuasa? Allah memiliki sifat kuasa. Jadi ber tu dekat mana memiliki, ada pada dia, sabit pada dia sifat kuasa. Itu maksud berkuasa. Begitu juga semua sifat ma'ani yang lain. Begitu juga kalau sebut dengan bahasa petani yang Thariqat Daiyah itu sebut dengan Allah Ta'ala kudrat perkuasa. Apa maksud perkuasa? Ada sabit kuasa di zat. Itu maksud perkuasa. Sekalipun bahasa kita tak pernah dengar perkuasa. Pasal nak mensabit yang kita nak bercakap ni kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam atas nama sifat ma'ani pula tu. Sifat yang memang sungguh maujud, sabit di zat. Macam mana sabit zat, macam itulah sabit sifat ma'ani. Macam mana sabit zat, macam itulah sabit sifat ma'ani. Macam mana hakikinya ada zat, macam itulah hakikinya sifat ma'ani. Jadi pertama ni adalah kudrat, kuasa.
Panjang umur nanti kita jumpa juga lepas 7 ma'ani ni ada 7 maknawiyah. Nak sebut juga sekali lalu. Apa dia? Maknawiyah ni apa pula? Atas sebutan kaunuhu qadiran. Maknawiyah ni apa? Dia adalah sifat yang kita sabitkan ke Allah Ta'ala. Setelah terbukti sabitnya ma'ani, maka tentulah sabitnya sifat maknawiyah. Jadi sifat maknawiyah ni dia sifat yang ada hubung kait dengan subutnya ma'ani di zat. Bila sabit ma'ani di zat, maka tentulah lazim pada itu sabitnya maknawiyah pada zat. Sebut juga sekali lalu di atas kata kita akan belajar ni, lepas tu untuk sedikit gambaran, oh yang ni kita kena belajar. Bila sabit je kudrat pada Allah Ta'ala, tentulah atas istilah nama, bila sabit kudrat di zat, maka Allah adalah Tuhan yang qadir. Ataupun bahasa dia, Allah adalah Tuhan yang qadir. Qadir dalam konteks ni sama makna. Kudrat apa? Kudrat kalau lafaz dia masdar, nak menunjukkan bahawasanya memang sabit ada sifat ni ke Allah Ta'ala. Sifat apa? Sifat ambil pada masdar tu. Apa dia? Qadara yaqdiru qudrah. Apa? Sifat kuasa sabit di zat dia. Sabit kuasa di zat dia. Jadi kalau kata atas kata dia sifat hakiki, sifat ma'ani, sifat yang memang sabitun lizat, maujudun sabitun lizat, macam mana sabit zat, macam itulah sabitnya sifat kudrat. Tak mana? Kalau Allah Ta'ala beri kita keupayaan melihat dia, macam mana sah untuk melihat zat Allah Ta'ala, sah melihat sifat makni. Tapi kita lihat esok, janganlah terhayal pula memikirkan hakikat zat Allah Ta'ala betul ada sifat makni berdempet ke dia. Jangan faham itu, bukan macam tu. Pasal sekali lalu sebut sabitnya, khasnya atas kita bicara ni, makni menunjukkan sabitnya maknawiyah. Prinsip asal yang sebut, bila ada kudrat tentulah dia bersifat qadir. Qadir tu nama yang dinisbahkan kepada Allah Ta'ala atas subutnya kudrat. Bila Allah bersifat qadir, tentulah ada satu keadaan yang menghubungkan antara sifat kudrat dengan zat, kerana itulah dipanggil qadir. Oleh kerana ada perhubungan tu, maka itulah diistilahkan kewajipan mesti ada hubungan antara sifat dan mausuf, antara isim dan musamma, di antara sifat yang siapa yang disifatkan, maka itulah diistilahkan maknawiyah. Apa dia? Kaunuhu qadiran. Jadi apa maksud kaunuhu ni? Dia adalah nak menunjukkan satu sifat yang mesti disabitkan kepada Allah Ta'ala. Apabila sabitnya kudrat di zat, tentulah sabitnya satu keadaan yang menghubung kaitkan antara zat, sifat, ma'ani dengan zat. Dia mesti ada hubung kait yang tak boleh terpisah sama sekali. Pasal apa? Pasal tak mungkin sifat mesti sabit di zat, tak mungkin zat yang tanpa sifat. Itu prinsip. Jadi kalau gitu, bila Allah Ta'ala ada sabit zat dia, sabit sifat dia, khas atau kita bicara sifat kudrat, tentulah sifat kudrat ni sabit di zat dia. Keadaan ataupun situasi yang kita kata memang Allah sungguh ada sifat kudrat, tentulah sabit nama qadir pada dia, tentulah sabit keadaan kudrat di zat, itulah dipanggil kaunuhu qadiran. Boleh? Terjemah kaunuhu qadiran apa? Keadaan dia yang kuasa. Apa benda pula keadaan? Dia satu istilah untuk menunjukkan sabitnya sifat dengan lafaz masdar tu dinisbahkan ke zat. Dengan tu sabit nama dia,
tentulah sabit satu keadaan sifat yang menghubung kaitkan antara sifat ke zat. Itulah dipanggil kaunuhu. Itulah maknawiyah. Boleh ikut? Boleh faham? Maknawiyah tu. Ngaji ni mula-mula satu dah susah. Saya dulu ngaji masih rasa susah. Pasal saya tak faham Arab. Bila faham Arab, lah kacang je. Tapi nak olah dalam bahasa Melayu, pasal bahasa Melayu kita tak pakai pembahasan macam ni. Dia tak ada, kita tak nampak uslub macam ni untuk dinisbahkan apa maksud ni sifat ma'ani ni kudrat, dan apa maksud sifat ma'nawiyah yang sabit di zat Allah Ta'ala, apa yang sabit tu dan apa perbezaan antara keduanya. Nisbah sabit wajib i'tiqad. Memang sabit ma'ani, sabit ma'nawiyah. Sabit ma'nawiyah. Jadi mestilah Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat ma'ani saja lajak sikit. Mesti ada sifat ma'nawiyah. Jadi sifat ma'nawiyah ni bersifat menghubung kaitkan antara ma'ani, sabitkan dia kepada zat Allah Ta'ala. Maka keadaan perhubungan itulah dipanggil kaunuhu qadiran. Sekali lalu tak faham, kita ambil dulu sampai tempat ni kita cerita apa beza makni maknawiyah tu. Mungkin ada rezeki kita nanti diilhamkan untuk saya sebut sekali lagi supaya setiap bab kudrat iradah ilmu hayat sama wasal kalam ni menjurus kita kepada sabit sifat ni di zat atau dan menjurus kita kepada nak isbatkan kudrat di zat bertegak sifat-sifat yang lain. Maka tentulah sabit hal yang menghubung kaitkan sifat ke zat. Itulah dipanggil kaunuhu tu. Itulah hal yang menghubung kaitkan sifat dengan zat. Okey, takrif sekali lalu gitu. Baik. Kalau agak belum boleh nak perhati apa dia tu, tanya tu hal, kok ada yang kurang faham boleh faham. Kalau memang tak ada apa nak tanya, tak tahu apa nak tanya, macam faham tapi macam tak faham, tapi tak faham tapi faham. Macam mana tu? Ngaji lama sikit. Baik. Yang ni kena belajar, wajib. Apa dia? Bukan yang tadi tak wajib, tapi yang tu tunggu sat. Pasal dia ada benda tak lazum tu, banyak cerita. Kita ambil makna satu-satu dulu. Kudrat. Jadi terjemah siap dah. Kuasa. Mana dia tadi? Wajib lagi nyata Allah Ta'ala tu bersifat segala sifat ma'ani tujuh. Kudrat. Baik. Terjemah kuasa. Kuasa apa yang kudrat ni? Kuasa kederat. Itulah kalau kederat nampak pelik sangat lah. Kuasa pada mengadakan segala sesuatu daripada segala sesuatu yang mungkin. Istilahnya fi'lu mungkinat. Apa-apa yang nama mungkin semua dalam skop, dalam ta'alluq Allah, layak, munasabah, patut, sayugia untuk dibuatkan apa yang dia nak buat. Apa yang nama mungkin yang memang dia nak buat, tentu ada kebolehan dia untuk buat, capability dia untuk buat. Atau istilah macam soalan yang tanya tadi tu, kan Allah ni kuasa dia yang kita dah i'tikad siap dah, kun fayakun. Okey, tapi dia buat tak pakai kun fayakun, dia buat dengan malah buat dengan kudrat, buat dengan asbab, cause effect. Dia boleh buat tak perlu cause effect, tak perlu masa, sabab musabab, tapi dia buat dengan cause effect, dengan buat sabab musabab. Dia musabbibul asbab. Jadi nak faham situ, nak sebut tahun lagi, ambil istilah sikit. Allah memang kuasa untuk jadikan mungkin, walaupun mungkin tak dibuat lagi, memang dia boleh buat mungkin. Kita mengiktiraf kebolehan dia nak buat mungkin,
khasnya atas istilah soalan yang tadi tu, kun fayakun tu, yang tu istilah ilmu tauhid, khas atas bahan dia dipanggil, itu dipanggil suluhi qadim dalam bab kudrat. Apa makna suluhi qadim? Dia ialah salahiyah Allah Ta'ala untuk membuat apa-apa yang nama mungkin. Sama ada kebolehan tu mungkin yang sedang ada, yang dah ada, ataupun yang akan diadakan. Nisbah kelayakan azali lagi, kelayakan tu itu dipanggil suluhi qadim. Tapi bila buat, memang dia boleh buat, tapi di atas sunnah dia buat makhluk ni tak dengan kun fayakun, tapi dia kuasa buat, dan dia buat atas peraturan sunnah, istilahnya maksudnya sunnatullah, atau perjalanan cause effect, sabab musabab. Inilah sunnah Allah Ta'ala bagi jadi alam. Dia bagi jadi dengan apa kebolehan dia untuk dia bagi jadi tu, dia tunaikan bagi jadi tu, itu dipanggil tanjizi hadis. Tadi saya main bahasa, main istilah gitu. Kalau faham, boleh faham, boleh faham. Cuma ada bahasa Arabik sikit, ada Arabik istilahat. Jadi atas kita kata kuasa, orang Ta'ala kuasa buat apa? Kuasa mungkin. Jadi kuasa buat mungkin, kuasa buat makhluk ni, kebolehan kuasa dia apa nak panggil tu dipanggil suluhi qadim azali lagi. Allah Ta'ala memang termasuk alam ta'aluk, dalam skop ruang lingkup kuasa dia untuk dia nak buat apa saja yang dia nak buat, yang berbentuk benda mungkin. Selagi nama mungkin, selagi nama harus akli, selagi nama makhluk layak untuk Allah Ta'ala, patut untuk Allah Ta'ala, sayugi kepada dia, memang dia mempunyai kelayakan untuk dia nak buat apa saja nama mungkin. Boleh? Itu takrif kudrat tu. Tu dia kata terjemah tu, definisi dia bagi sekali lalu, kuasa mengadakan segala sesuatu daripada segala sesuatu yang mungkin. Bahasa Arabnya fi'lul mungkinat. Dan kuasa pula ia menidakkan dia lawannya, menidakkan dia. Dan kuasa juga Allah Ta'ala untuk menidakkan dia, menidakadakan dia mungkin. Untuk Allah Ta'ala nak tidakkan benda mungkin tu, dah lah tak jadi, ditidakkan dia. Maksudnya memang Allah Ta'ala tak ada kehendak nak bagi jadi apa yang memang dia tak nak bagi jadi. Nisbah kelayakan dia ada salahiyah, ada suluhi qadim juga situ. Dan bila dilaksana tu juga dengan istilahnya ada tanjizi hadis, maksudnya meluluskan apa yang dia punya kelayakan untuk dia nak buat tu, dia lulus, dia buat, dia bagi jadi, dia bagi confirmation untuk data perancangan dia nak buat, yang tentu sabit dengan kuasa dia untuk dilaksanakan perkara itu. Yang tu dipanggil tanjizi hadis. Kalau agak susah tanya lain istilah tu. Jadi kitab kita ni walaupun tak sebut, kalau boleh hadam tu, tuan-tuan pergi baca kitab-kitab yang ada istilah suluhi, takluk ni, apa akan jadi? Faham ni, baca kitab tu faham. Kitab tu faham. Ya. 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 Betul. Ya. Jadi pandang nisbah kuasa yang kita nak faham, nak iktiraf, inilah akidah asal kita kan. Apa dia? Memang Allah Ta'ala ada kuasa untuk dia nak buat apa saja nama mungkin, atau meniadakan mungkin. Selagi nama mungkin, macam mana? Semutlaknya dia boleh ada kuasa untuk membuat tu, dan kelayakan tu memang ada pada dia walaupun dia tak buat. Tapi mesti dobit dia buat apa? Mungkin. Bukan buat benda mustahil. Mustahil bukan mustahil adat, tapi mustahil akli. Perkara yang tak layak dalam bab ketuhanan. Benda tak layak ni apa dia? Perkara yang tak relevan untuk dinisbahkan pada Allah Ta'ala. Tak relevan tu mesti dalam konteks hukum akal. Macam mana? Boleh tak Allah Ta'ala buat bagi dia mati? Apa
cerita ni? Boleh nampak apa cerita tu kan? Soalan pun tak relevan dah. Macam apa? Soalan bodoh. Ada pula tanya, bolehkah Allah Ta'ala buat bagi dia mati? Mati pada Allah Ta'ala adalah mustahil. Binasa pada Allah Ta'ala mustahil. Tu faham. Itulah tak relevan namanya. Pasal mati adalah mustahil pada Allah Ta'ala, tak takluk kudrat kepada benda mustahil. Yang tu kena faham. Tu disiplin dia tu. Situlah disiplin dia. Ataupun layak atau Allah Ta'ala, boleh tak dia nak buat capability dia untuk buat anak? Subhanallah. Awal lagi kita dah sebut dah. Macam apa? Benda yang mustahil bukan takluk sifat kudrat Allah. Kita hanya hubungkan kuasa dia tahu mana? Selagi nama makhluk mungkin. Yang nama dia mungkin. Mungkin ni maksudnya yang keharusan untuk berlaku, bukan perkara wajib, bukan mustahil. Jadi saya sebut anak, isteri itu mustahil lah. Kalau orang tanya boleh tak Allah Ta'ala buat seorang isteri untuk dia, comel loteng yang selayak dengan dia, dengar elok, jawapan jangan salah. Untuk jawab tu tak? Boleh tak? Adakah boleh Allah Ta'ala layak tak untuk dia nak buat? Ataupun mampukah Allah Ta'ala buat seorang isteri selayaknya dengan dia, sesuai dengan ketuhanan dia untuk dibuat seorang isteri? Boleh bagi alasan sikit tak? Kenapa tak boleh? Sedangkan kan dikuasa kun fayakun. Apa tak mungkin ke nak buat satu isteri? Kenapa pula tak mungkin? Yang tu yang hukum akal tu, yang tu yang kata hukum akal tu. Kenapa tak mungkin pula? Boleh dia buat isteri untuk kita, apa salah dia dah buat isteri untuk dia? Yalah, tak mana salah bukan dia bukan perlu pada isteri. Bila memungkinkan isteri pada dia, kita telah menafikan ketuhanan dia. Maksud apa? Yang perlu isteri ni siapa? Lelaki. Kamu. Kenapa perlu isteri? Tak perlu tempat ada pasangan untuk dengan tu menunjukkan kesempurnaan kita. Kita. Allah perlukan isteri untuk mensempurnakan dia. Subhanallah. Apa satulah memungkinkan ada isteri pada Allah Ta'ala termasuk dalam mustahil, kerana memungkinkan isteri pada Allah Ta'ala adalah perkara yang impossible dari segi akal. Dia bukan logik akal. Dia bukan logik akal, mustahil akal. Pasal itu menafikan ketuhanan. Satu soalan yang tadi apa dia? Mungkinkah Allah Ta'ala, layakkah pada dia untuk dia buat arash, untuk dia menikmati arash yang dia buat? Dia menikmati arash yang dia buat, maksudnya dia ambil faedah daripada makhluk dia. Subhanallah. Betul? Boleh, layak ke dia buat itu? Dia bukan masalah layak, mustahil. Hubung kaitkan kelayakan dia untuk dia ambil faedah ataupun menikmati ataupun berada di aras itu. Pasal apa? Itu ialah perkara yang mustahil akli. Pasal tak mungkin. Pasal itu menafikan ketuhanan dia. Pasal dia Tuhan. Apa maksud Tuhan? Mesti ghani mutlak. Mesti kaya dengan tak hajat semutlaknya kepada apa-apa pun untuk melengkapkan diri dia. Pasal he's perfect. Dia perfect azalian. Azali lagi, sedia kali lagi. Mesti bagi betul lagi dah situ dulu. Kalau dia kata apa salah? Apa salahnya? Dia tak faham bahawasanya mengiktikadkan kebolehan Allah Ta'ala untuk berada di arah itu adalah satu perkara salah dalam bab ketuhanan. Ya, dia faham itu. Kalau puak-puak yang sesat ni, dia memungkinkan Allah Ta'ala untuk duduk di arash tu. Di sinilah kesesatan mereka. Tak memahamkan apa yang kita bicara, kata maknanya tu tak selayaknya dinisbah pada Allah Ta'ala. Pasal itu menafikan ketuhanan, menafikan uluhiyah, dengan mana istighna ilah an kulli ma siwahu. Tak hajat Allah Ta'ala pada sesuatu. Bila dia duduk, maksudnya dia berhajat. Duduk tu berarti dia ambil manfaat. Duduk tu berarti dia ada sesuatu untuk menyempurnakan keadaan dia,
yang perlu duduk di situ. Subhanallah. 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 Boleh? Faham? Yang tu yang kena faham mungkinat tu. Tu yang ulama gunakan bahasa cukup ringkas. Allah Ta'ala kuasa apa? Kuasa membuat mungkin, bukan kuasa membuat mustahil. Satu kalau nisbahkan pada mustahil, nak jawab macam mana? Sikit soalan itu. Allah kuasakah Allah Ta'ala buat isteri selayaknya dengan dia? Sebut tak kuasa macam lemah. Sebut kuasa tak kena. Telan mati bapa, luah mati mak. Macam Soalan luar topiknya, bukan soal kuasa. betul. Soalan jawapan di situlah. Soalan ni tak relevan untuk disoal. Pasal apa? Kena objection. Apa dah? The question is not relevant. Why? Because it's not possible for Allah Ta'ala to have a wife. It is impossible. Absolutely impossible. Objection. This question is not possible. It's not relevant. Minta soalan ni reject. Boleh? Yang tu pergi faham ni lah. Faham ni lah. Itu kita sebut nisbahkan sifat kudrat kepada mustahil lah. Begitu juga menisbahkan kuasa Allah Ta'ala kepada wajib. Apa dia wajib? Mungkin makhluk. Mustahil perkara tak selayaknya dia ada anak, ada isteri, ambil manfaat daripada makhluk. Tu mustahil. Wajib apa? Cari. Apa dia? Perkara yang mesti dia buat. Ada perkara yang mesti orang Ta'ala buat ke? Tak ada. Untuk? Ini pasal wajib dia. Bukan. Itu wajib Melayu. Itu wajib Melayu. Allah Ta'ala kuasa dia tak takluk dengan wajibat, dengan perkara-perkara wajib. Apa perkara wajib? Yang tu. Saja suruh cari sikit. Explore sikit. Allah Ta'ala ni yang mesti dalam bab ketuhanan, perkara wajib apa? Zat Allah, sifat Allah, segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Nama-nama Allah ni perkara yang besar atas bicara zat Allah, sifat Allah. Boleh? Yang tu dipanggil wajibat. Okey, dengar soalan. Di atas soalan kuasa kepada wajibat. Kuasa ke Allah Ta'ala buat Tuhan satu lagi. Ya? Kuasa kan? Empat kan kuasa dia kan? Okey, jawab. Luar topik juga. Bukan takluk. Ama. Tuhan tu tak ada permulaan. Macam mana dia nak buat Tuhan satu lagi? Sedangkan Tuhan tu tak ada permulaan. Betul dah tu jawapan tu. Tak kata Tuhan mesti tak ada permulaan. Bila dia buat Tuhan ada permulaan, tu bukan Tuhan lah weh. Ada pula Tuhan pergi buat Tuhan satu lagi, kan out of topic. Soalan tak relevan. Objection sekali lagi. The question is not relevant. Pasal apa tak relevan? Ini wajib. Tuhan mesti bersifat Tuhan. Tuhan mesti kodim. Bila Tuhan buat Tuhan, Tuhan yang dibuat tu tak Tuhan lah mana? Boleh? Clear? Mesti clear je tu. Yang ni kalau soalan ni kalau bagi kat puak-puak sesat tu memang dia tak boleh jawab. Pasal apa? Pasal dia tak belajar sampai tahap ni. Kata dia apa susah payah berfikir macam ni? Lah bukan susah payah. Supaya clear, jelas, sejelas-jelasnya. Terang, suluh lagi dengan spotlight. Pasal apa? Jangan salah langsung bab berfikir bab ni. Pasal kita tengok dia salah. Dia salah. Pembuat sesat tu dia salah berfikir bab ni. Dia tak rasa bersalah berfikir perkara yang tak sepatutnya dia fikir. Sebab tu kita bagi soalan berfikir macam tu, baru dia tahu apa yang dia boleh fikir, tak boleh fikir. Boleh? Kita jawab macam mana? Mustahil. Mustahil perbuatan tu, soalan pun tak relevan. Pasal apa? Itu istilahnya
menghubung kaitkan kemungkinan kuasa Allah Ta'ala itu untuk membuat perkara yang wajib. Apa dia? Zat Allah. Membuat satu zat lagi, yang tu bukan wajib, itu mustahil. Pasal membuat satu Tuhan berarti bukan Tuhan lah tu. Sebenarnya yang tu bukan membuat Tuhan, membuat makhluk. Jadi membuat Tuhan tak mungkin akan berlaku. Pasal apa? Tuhan bukan boleh dibuat-buat. Tuhan memang sedia ada. Soalan lagi, wajibat. Antara wajibat, zat tu bab zat, bab sifat. Allah kuasa tak? Boleh tak dijadikan kuasa dia lagi kuasa daripada kuasa yang dia ada? Boleh tak? Kan dia kuasa. Dia bagi kuasa dia lagi kuasa daripada kuasa yang ada pada dia. Boleh tak dia buat macam tu? Tak boleh. Tak boleh, nampak macam lebah. Macam mana? Kalau boleh bagi ayat tu, tu memang maksudnya Tuhan ni, kata Tuhan ni memang dia dah sempurna dah. Dia dah tetap, dia keadaan dia tu dah, kuasa dia, sifat dia tu tetap. Dia dah sempurna dah. Mana ada perkataan nak lebih. Best. Allah ni sifat dia kuasa tu, walaupun tak sebut. Itu saya sebut kan, tak perlu sebut maha kuasa. Maksudnya apa? Kuasa. Kuasa ni kuasa macam mana? Kuasa yang memang kuasa. Dan walaupun tak sebut maha kuasa, memang dia kuasa. Dan kuasa dia kuasa yang sempurna. Walaupun tak sebut maha kuasa, dia kuasa. Mesti kuasa yang menepati piawaian kuasa dalam bab ketuhanan. Kuasa mana? Kuasa yang kamil, sempurna, tak ada kurang sikit pun. Di atas soalan, bolehkah dia kuasakan lagi kuasa yang ada pada dia? Kuasa yang dikuasakan lagi berarti dia tak kuasa lagi. Pasal apa? Pasal kuasa dia mungkin boleh ditambah. Masih istilahnya kuasa macam ni naqs, masih kurang. Pasal apa? Kuasa yang boleh ditambahkan kuasa, maksudnya belum berkuasa. Jadi hang tak faham lagi kuasa Allah Ta'ala macam mana. Hang tak faham lagi kudrat Allah Ta'ala macam mana. Hanya kata Allah Ta'ala kuasa, bila memungkinkan Allah Ta'ala untuk dia boleh tambahkan kuasa dia menjadi kuasa lagi, berarti hang faham Allah Ta'ala kuasa biasa. Sedangkan kuasa yang mesti difaham, walaupun tak sebut maha kuasa, kuasa itu kuasa sempurna azali lagi, yang tidak akan berlaku tambah menambah, dan takkan ada besi kekurangan pada Allah Ta'ala. Subhanallah. Tu tak ada takluk kudrat dalam bab wajib. Itu bab kuasa. Sikit isu bab ni selalu kelahi dalam bab ilmu tauhid. Allah Ta'ala kena bagi wahyu, antaranya bagi wahyu kat Nabi Musa. Okey, wahyu apa? Berkata-kata dengan Nabi Musa. Sifat kalam Allah Ta'ala kodim ke baharu? Takkan tak bisa dengar kot kan? Kodim ke baharu? Kodim. Jadi bila kodim, adakah Allah Ta'ala perlu jadikan suara untuk bagi Nabi Musa faham? Nabi Musa dengar tu, dengar apa? Dengar suara Kalau dengar suara, bukan dengar kalamullah. Dengar suara dengan makhluk. Suara makhluk. Allah bukan suara. Allah tak perlu medium untuk bagi dengar. Macam mana dia tak perlu medium untuk dia ada? Pasal dia zat dah. Jadi tak perlu untuk ada medium untuk jadi perantara untuk bagi dengar kepada Nabi Musa. Jadi kalau atas soalannya, kuasakah Allah Ta'ala menjadikan satu kalam untuk bagi Nabi Musa dengar? Apa soalan ni? Allah Ta'ala jadikan kalam dia. Allah Ta'ala jadikan kalam dia. Allah dah memang sifat kalam. Apa perlu dijadikan kalam? Habis itu macam mana Nabi Musa boleh faham kalam Allah Ta'ala? Allah Ta'ala bagi Nabi Musa faham kalam dia. Dah. Itu yang ada pelajaran ni jumpa dalam bab kalam. Memahamkan Nabi Musa yang Allah Ta'ala bagi dengar huruf suara bagi Nabi Musa faham. Macam duk tengok cerita-cerita orang putih, duk buat cerita Nabi Musa. Cerita Yahudi ada, cerita Kristian ada.
Lagi apa? The God said, "Oh Musa, oh Moses, I'm your God. Inni anallah, innani anallah, la ilaha illa ana." Itu kalam lafzi. Atas kita bercara ni kalam mana? Kalam nafsi Allah Ta'ala. Ada perbincangan tadi kan sebut tu. Adakah perlu Allah Ta'ala kalam lafzi untuk bagi faham Nabi Musa? Tak perlu. Jadi atas istilahnya, adakah Allah Ta'ala kuasa untuk buat kalam bagi Nabi Musa dengar? Kalau kalam dengan bagi Musa dengar, bagi kalam tu makhluk untuk Nabi Musa dengar, tu memang tak ada masalah lah. Tapi kalam ni bukan kalam makhluk bagi Nabi Musa dengar. Kalam tu kalamullah bagi Nabi Musa dengar. Adakah Allah Ta'ala perlukan jadikan satu kalam bagi Nabi Musa dengar? Lah, jadikan kalam apa? Allah kalam mesti ada. Allah tu zat dia ada sifat kalam mesti ada. Dia tak perlu buat satu kalam lain untuk bagi makhluk dia faham. Jadi kita cerita kalam ni kalam nafsi ni. Jadi soalan tu tak relevan, pasal itu istilah mentaklukkan kuasa Allah Ta'ala kepada perkara wajib. Itulah sifat kalam Allah Ta'ala. Soalan pun tak relevan dah, pasal mentaklukkan kuasa kepada perkara wajib adalah bukan takluk kalam. Istilahnya bukan takluk kalam. Itu perkara yang bukan, istilahnya bukan takluk kalam, bukan skop untuk dikatakan kuasa atau tidak ke Allah Ta'ala. Soalan pun tak relevan. Macam mana tak relevan yang tanya ada isteri, ada anak, duduk di arash, pergi tadi, matikan Allah Ta'ala, buat Tuhan satu lagi. Apa soalan tak relevan? Boleh. Yang tu yang faham hukum akal, itulah hukum akal namanya. Pasal yang tak pasti tidak tu memang pasti tidak. Kalau yang ya tu kata kuasa Allah Ta'ala sempurna, soalan sama juga. Boleh tak Allah Ta'ala bagi jadi ilmu dia yang hebat tu, dia bagi tambah lagi ilmu dia, bukan saja jadi ilmu, jadi maha mengetahui. Memungkinkan ilmu dia ditambah berarti ilmu dia kekurangan, masih berkurang. Perlu lagi satu input ilmu yang lain. Maksudnya kau salah itikad awal lah. Kau dah itikad Allah Ta'ala ilmu dia boleh ditambah. Maksudnya ilmu dia ada kebolehan, ada capability untuk boleh ditambah. Berarti ilmu dia kurang. Ilmu dia tak perfect. Akidah kau sesat siap dah awal ni, pasal bagi soalan gitu. Nampak? Boleh detect apa kesalahan dia. Tu ulama kita bahas. Oh, insya-Allah. Mungkin jaiz sama, bahasa mudah dia. Mungkinat jaizat, bahasa lain itu dipanggil tafannun fil ibarah, macam itulah. Mungkin. Wajib mesti. Mustahil impossible. Translate aja. Itulah kan. Saja tak tunjuk. Mungkin harus Melayu, jaiz Arab. Mungkin Melayu, Arab pun mungkin juga sama. Tapi makna sama. Jaiz ni perkara yang boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Mungkin makhluk, makhluk boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Ada anak, ada isteri, ada Tuhan satu lagi. Ini mustahil, tak mungkin ada. Mungkin dengan jaiz. Mudahnya sama. Ada mungkin dari sudut terlalu kecil lah nak kata perbezaan dia punya differences. Rasa kita jumpa depan nanti, dia akan sebut mungkin ada mungkin yang sayujad, mungkin yang lam yujad, ada mungkin yang tak akan diadakan sama sekali, ada mungkin yang bakal diadakan. Betul, memang macam tu kan. Jaiz boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Tapi mungkin
Yang ni tak mungkin. Yang ni bukan memungkinkan. Pasal apa? Tak mungkin. Pasal dah siap pernyataan perkara ni memang tak mungkin. Walaupun dia jaiz saya sudah akal, tapi kemungkinan keberangkalian berlaku tak mungkin. Pasal apa? Pasal keputusan dah ada, takkan berlaku. Tapi bahasa umum dia jaiz mungkin sama makna. Okay. Jadi asal nak syarah tu nak cerita apa? Kudrat ni dia takluk hanya pada perkara mungkin, jaiz saja. Tak takluk langsung dengan perkara mustahil dan perkara yang wajib. Satu orang tua-tua dulu, saya ngaji pun masa zaman kecil-kecil lagi. Ada tertunggu yang bagi misalnya ni. Boleh tak Allah Ta'ala buat seketul batu? Ni serupa macam masalah arash lah, tapi soalan bentuk macam ni. Boleh tak Allah Ta'ala buat seketul batu? Batu tu besar, teramat besar, sehingga dia tak mampu untuk angkat batu tu. Ya. Nisbah buat batu besar boleh lah, tak ada masalah. Tak lah nak angkat ni, apa punya soalan ni? Dah batu dia boleh buat, tentulah dia boleh hapuskan, tentulah dia boleh angkat. Batu yang tak boleh diangkat ni cerita apa? Cerita mengarut. Ni cerita dongeng Pak Pade. Macam mana pun soalan tu nak mencabar minda untuk kau boleh fikir, tak boleh fikir. Boleh faham? Allah Ta'ala dia atas buat batu tu yang sampai tak terangkat. Itu yang tak terangkat. Boleh tak dia buat arash? Yang buat arash, yang dia bernikmat duduk di arash itu. Kenapa lah subhanallah pula? Mana mau ambil nikmat? Betul dia tak boleh ambil nikmat lah. Dia dah sempurna nak ambil nikmat. Menata apa? Apa Mika ni? Mana mau macam itu? Orang waras boleh faham. Jelas saya kata. Boleh jawab begitu. Okey, maksudnya alhamdulillah Allah Taala bagi kita pemikiran cerah, terang. Alhamdulillah. Jelas nampak apa hak dan batil itu. Tak siok. Punya perak. Tak siok. Ya. Cik ya. Apa tak siok aku nak duduk di arah. Nak tak apa cerita mikir ni. Itu bunyi berkelah hulu tak berakhir tu. Tak siok ya. Okey, siap. Jelas tu. Yang tu nak faham mungkin tu. Satu, arash mungkin, benda mungkin tak tu dia. Boleh tak dia hapuskan arash? Boleh tak buat arash? Ni sebab buat tak ada masalah. Tapi duduk di arah, berada di arah. Ni apa cerita duduk di arah ni? Ya. Nama duduk pun tak betul lah. Bila duduk mesti ada kaifiat duduk, kan? Duduk macam mana serah ke Allah Ta'ala. Maksudnya kau sabitkan duduk. Jadi kalau kita senaraikan semua kepelbagaian cara duduk, boleh jadi duduk yang mana-mana satu, cuma tak boleh nak tentukan mana duduk yang mana satu. Berarti masih mensifatkan sifat makhluk. Duduk tu, duduk macam ni duduk. Ini duduk. Ini duduk. Yang lain wuduh-wuduh tu tak payahlah kan. Duduk macam-macam cara duduk ada. Ni duduk. Ni duduk. Duduk. Ni duduk. Semua duduk. Duduk yang layak dengan dia. Apa duduk yang layak? Adakah layak duduk itu ke orang Ta'ala? Duduk ni mesti melibatkan kaki. Kalau macam ni bukan duduk. Ini tangan. Ini peluk tubuh. Ini cekak pinggang. Okey? Saya tak pandai bahasa-bahasa peluk tangan ni. Ni karate. Ini tumbuk. Ini tangkis atas. Ini tangkis bawah. Tangkis tepi. Dia ada nama. Tangkis. Kan? Tumbuk. Lagi? Tampor. Ni apa? Ni coh. Kungfu. Bahasa kan. Jadi bila membahasakan duduk, maksudnya sifat makhluk duduk. Duduk yang layak kan dah. It's a terrible meaning, you know. Tujuan kita sebut tu untuk menafikan andai-andai
Ha. Bukan kita menghayalkan cara orang Taala duduk tu, bukan, tapi bahasa tu dah, orang kata bahasa tu dah rosak lah. Duduk tu, Allah duduk dia dah rosak dah bahasa tu. Allah kahwin macam subhanallah, astagfirullah. Allah bertunang, tunang, ya betul. Yang tu betul, ayat tak masuk akal. Itu betul. Memang orang berakal yang cakap itu, tak masuk akal. Allah berkahwin, Allah bertunang. Pasal berarti dia tak sempurna, dia perlu kalau dia kahwin, dia perlu isteri, maksudnya dia lelaki. Soal lah, Allah lelaki ke perempuan? Jadi roja. Lelaki perempuan sifat makhluk. Bila lelaki perlu perempuan, perempuan perlu lelaki. Tambah tu lagilah aib sangat nak sebut. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Itu dia ajar kita sifat perkataan tu. Maha suci Allah Taala, amma yasifun. Amma yasifun, apa yang mereka golongan-golongan musyrikun, kafirun, jahilun mensifatkan Allah Taala. Dia kata sifat Allah Taala. Sifat benda itu Allah Taala. Kita bertulus yang ulama dah formula tu, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ni teras betul-betul sifat ma'ani pada Allah Taala. Okey. Yang dia sifat Allah Taala apa? Muka, tangan, mata, betis, kaki, tangan kanan, banyak tangan, benda ni. Bahasa tu pun dah kacau dah, bercelaru dah bahasa tu. Dia orang akan bertanya, Allah yang kata. Sebut lafaz tu betul di atas mustahilnya. Di atas mustahilnya, perkara yang tak selayaknya dinisbah pada Allah Taala, maka itulah dipanggil mutasyabihat. Siap, nantuk je, jelas tak? Bahas dia depan lah. Macam kita sebut ni, manusia tu, saya nak tunjukkan mutasyabihat. Allah muka, mata, tangan Allah. Huduh je dengar. Nak manusia, kita sebut apa? Babi, monyet, lipas, ungka, kura-kura. Macam? Macam lembu. Pandai pun. Jadi mestilah di situ bukan makna hakiki. Itulah dipanggil mutasyabihat. Beruk tak mana? Tak terloncat-loncat. Lipas tak mana? Buat kerja kelang kabut, lipas kudung. Babi tak mana? Sondoi aja buat kerja, tak tentu arah, tak berakal. Kura-kura tak mana? Lembab buat kerja, terhegi-hegi. Jadi dia ada satu sudut, dia ada wajah syabah fi'il lah tu. Bukan kaki 6 lipas, bukan babi hidung kembang, bukan lembu makan rumput, bukan kura-kura bercengkerang macam Ninja Turtle tu, bukan. Boleh faham? Tak clear lagi macam tu. Kalau manusia kita boleh faham macam tu, ni Allah muka, tangan. Gelinya aku dengar. Astagfirullah, subhanallah. Faham? Okay, clear. Bagi clear. Mesti clear. Mesti faham. Masa nak sebut ta'aluk tu istilah kita. Masa memang kita belajar sifat ma'ani nanti, istilah ta'aluk. Ada khas bicara ta'aluk ke depan. Dah dengar awal-awal lah ta'aluk tu. Senang je faham. Walaupun saya tak hurai ta'aluk. Tak ada ta'aluk. Tak ada hubung kait dengan Allah Ta'ala. Nak kaitkan benda-benda tu. Kalau ada pun, mesti makna yang munasabah. Mana? Makna munasabah. Kalau dia kata muka yang munasabah, tangan yang munasabah, mata yang munasabah, Baitullah, apa makna? Rumah Allah. Allah duduk di dalam Kaabah yang munasabah dengannya. Yang layaknya. Para sahabat, orang mukmin, orang mujahidin, mereka ini adalah Hizbullah, parti Allah. Parti Allah. Allah ada parti. Ada pendaftaran NGO dengan, bukan NGO, apa? ROS. Pasal apa? Ada parti. Bila parti benda baru. Allah ada parti. Allah jadi apa? Berkerusi ke? Setiausaha ke? Kan merepet-repet fahamnya tu. Dia ada makna lain, makna selayaknya, bukan parti selayaknya. Ada makna parti yang selayaknya. Hizib dengan mana apa? Ada makna selayaknya.
Baitullah ada makna selayaknya pasal tempat ni mulia. Dia menunjukkan idafat li tashrif. Rumah Allah, hamba Allah. Bila Allah beli kita, jadi hamba. Bila Allah tawan kita, kita jadi hamba. Nampak? Dia mesti ada makna selayaknya. Makna selayaknya, bukan hamba selayaknya, duduk di rumah selayaknya. Kan Baitullah pati selayaknya, mana ada gitu. Muka selayaknya, tangan selayaknya, mata selayaknya. Bukan makna mata yang selayaknya, makna muka yang selayaknya, makna muka, tangan, mata yang selayaknya. Okay. See. Alhamdulillah. Baik. Itu dia kata kudrat ni kuasa pada mengadakan segala sesuatu daripada segala sesuatu yang mungkin. Mungkin jaiz. Siap. Dan kuasa pula ia pada menidakkan lawannya, menidakkan dia mungkin. Siap. Berhenti situ. Tapi kitab lama ni macam usul Quran, mana ada titik. Tak ada koma, titik tak ada. Kitab Jawi lama dia tak ada titik dan koma, perenggan pun tak ada. Kemudian lawannya lemah. Lawan apa? Lawan bagi kudrat, maksudnya opposite daripada makna kudrat ialah lemah. Siap. Iaitu lemah ni apa? Tiada kuasa. Siap. Jaga juga. Bab ni pun ada orang fitnah mengaji sifat 20 ni. Dia kata apa? Mengaji sifat 20 ni pening. Ada lawannya, tiada. Sedia lawannya, baharu. Untuk kekal lawannya binasa. Dah ada lawan, tiada. Dah sedia lawan, jadi baharu. Dah kekal lawan jadi binasa. Apalah, pening lah. Bodoh semua. Hadanallah ila siratal mustaqim. Diperolok-olokkan macam tu. Pasal memang fokus dia nak berjatuhkan pengajian sifat 20 ni seolah-olah satu pengajian bodoh. Padahal dia yang telah memperbodohkan diri dia. Dia tak faham apa maksud wujud lawannya Adam. Dia tak faham. Opposite meaning. Kau dia tak pernah jawab soalan SPM kot. Kalimatun mudadah. Apa? Kalimah berlawan. Ada kalimah muradif. Ni mudadah. Orang berlawanan. Atas lawannya, bawah. Ada lawannya. Itu je. Perkataan berlawan pun tak faham. Dia kata ada lawan-lawan, tiada. Nanti saya simpan video tu. Mufti cakap macam tu. Main lah. Ada PhD agak bagi dengar, nanti dia pun gelak balik, kata dia. Mula dia bertahan diri. Tak apa, mudah-mudahan taubatlah elok. Jangan cakap sebarang. Memang dulu dia tu cakap bukan main. Samsik cakap pinggang. Bahasa dia cakap pinggang. Siapa? Bakar kitab-kitab ulama-ulama dulu. Dia biasa cakap macam tu. Ilmu ni menyesatkan umat Islam. Yang tu video tu, yang tu ada dalam CD kawan saya. Zaman ni kalau ada YouTube pun, kalau kita sebut macam tu, orang kelang kabut esok. Dia dengar pula yang ni kita cakap macam ni, semua dibuang video tu. Memang macam tu pun dia. Pasal apa? Dia nak buat apa? Evidence, bahan bukti yang kita kata tu. Satu kalau ada jumpa yang pelik-pelik tu, download sekejap. Simpan. Beli hadis yang mahal-mahal tu, simpan. 10 tera. Bawa keluar tu muntah hijau lagi. Ni siapa cakap ni? Monyet mana bercakap ni? Dalam YouTube ni bubuh monyet aja. Kau pergi kasar lah. Saya punya bahasa kasar kan. Saya punya bahasa macam ni. Kalau kalau nak guna macam Habib Ali Zainal Abidin boleh. Gerangan siapakah yang berkata perkataan ini? Cuba tengok video ni dengan baik.
Tak mungkin saya akan manipulasi dan membuat dia. Ini bukan filem yang diedit. Cuba dengar suara, video, serbitan siapa. Saya hanya buat keluar daripada khazanah yang telah saya downloadkan daripada YouTube. Baik kita saksikan bersama-sama. Ini orang lembut bahasa lah. Saya ni kalau ibarat sahabat tu, sahabat yang cengeng-cengeng tu, yang tak ada adab yang bengang tengok tu, saya lah. Saya memang tak boleh nak jadi adab macam Rasulullah, akhlak Rasulullah. Saya tak boleh lah. Saya tak boleh. Saya bubuhlah Arab Badui yang beriman tu dengan sahabat tu, hak mana kasar-kasar, silap je dengan Rasulullah, biar aku penggal kepala dia Rasulullah. Saya tu lah. So, ada Badui yang masuk dalam masjid, akhlak Rasulullah memang hebat lah. Saya bukan macam tu. Tapi saya nak kata sekurang-kurangnya aku jadi sahabat yang nak penggal kepala orang-orang yang cakap tak betul tu. Aku duduk martabat tu pun tak boleh lah. Katalah apa-apa, katalah, memang aku buruk orangnya. Dia kata ini ke akhlak Rasulullah. Memanglah ke akhlak Rasulullah. Yang kau duk ajar sesat tu, yang tu ke akidah Rasulullah. Yang itulah masalah dia. Yang tu akidah Rasulullah ke? Cakap lembut lah tu. Allah duduk di atas arasy yang selayak dengannya. Bukan saya yang kata, Allah yang kata begian. Jadi janganlah kata macam-macam. Ada pendapat yang mengatakan Allah memang duduk di arasy. Ada yang mengatakan ayat Ar-Rahman al-Arsy istawa ni ayat hakiki, zati Allah Taala duduk atas arasy. Lembut dia cakap, tapi gila punya kufur punya akidah. Jaga. Tu zaman ni hati-hatilah. Dekat saya memang perangai wuduh saya punya cengeng tu. Please forgive me about that. Please forgive me. Itu saya kata, saya ni bagi duduk tempat itulah sahabat-sahabat saya dengar kan sejarah kan. Memang Rasulullah ni ada macam-macam sejarah ada. Sahabat-sahabat ni ada yang cengeng-cengeng itu. Maka ada kisah Badui masuk dalam masjid Nabi. Zaman tu pun Masjid Nabawi tanah je semua. Dia pergi masuk tu, kencing ke belakang tu. Sahabat kira nak pegang pedang, penggaya Rasulullah bagi isyarat. Rasulullah memang hebat. Dia insan kamil. Saya bukan kamil. Saya itulah yang nak pegang kepala tu. Saya tu. Saya bukan tahan tengok macam tu. Tapi kalau ada arahan, ustaz diam sikit. Saya terpaksa tahan. Okey. Tapi ni kalau aku dapat kalau pergi pegang, saya duduk depan lah tu. Kalau pergi pegang siapa? Tengok saya Umar pergi pegang macam mana. Tengok dia hijrah macam mana. Dia hijrah tengah hari tu, tengah panas lik-lik tu. Naik atas Kaabah tu. Dia panggil, ya Bani siapa yang Arab ni. Dia kata, telah hijrah ke Madinah ni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ni pengikut dia. Siapa nak bagi anak dia bagi jadi yatim piatu? Siapa nak bagi bini dia bagi janda? Tunggu Umar hijrah lagi. Siapa berani? Setan melari. Rasulullah bagi saksi tu. Masalaka ya Umar kata dia, salaka fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjika. Kata tak adalah lorong yang kau lalu tu wahai Umar, yang kalau kau lalu lorong tu, yang kalau di lorong tu ada syaitan pasti akan cari lorong lain daripada lorong yang kau lalu. Walaupun Sayyidina Umar bukan nampak pun syaitan. Ini kesaksian Rasulullah pada Sayyidina Umar. Saya tak adalah pula Sayyidina Umar itu, tidak lah. Saya hak Badui yang masuk Islam, yang tak ada adab tu, yang cakap celupa tu, tu saya. Tapi saya Badui yang beriman tu, bukan Badui yang kencing tu. Yang demo tu Badui kencing tu. Satu saya geram tu. Okey, saja saya buat misal-misal itu. Hiburan sikit petang-petang. Tak dia tidur. Tambah dah makan nasi. Ini kita tak makan lagi, tak apa juga. Tu sah makan tengah hari. Tapi ngaji orang makan. Tu yang petang tak ngaji. Pasal steam aja. Okey. Ngambil sikit. Ya. Baik. Itu pertama. Yang keduanya iradah. Iradah pula. Iradah lagi besar bahaya. Okey tak.
Yang kita sebut mungkinat, muntaqabilat apa ni, disebut sini kot. Dia sebut tak sebut nanti tengok. Baik, jadi sifat makni yang pertama kita nak faham ni kudrat. Siap. Jadi kuasa Allah Taala macam mana? Satu, kuasa cukup. Tu atas kita faham Allah aja ilah, makhluk bukan ilah, tak perlu perkataan maha kuasa tu. Saya bukan nak menafi perkataan maha kuasa tu. Dengar elok-elok Cukup Allah kuasa, cukup. Bila Allah kuasa, makhluk lemah. Siap. Mustahil Allah Taala lemah. Jadi yang lemah ni apa? Makhluk lemah. Untuk boleh ada apa kat makhluk ni apa? Allah, dia yang berikan kuwah kepada makhluk. Kerana makhluk sebut tu manusia, jin, malaikat. Kalau pun kita tahu nahnu asyaddu minna quwwah. Pasal apa? Bila Allah Taala beri kuwah kita duk rasa itu kuwah kita. Itu yang diajar tauhid balik. Murnikan la ilaha illallah tu apa? La quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Baru dia ahli tauhid. Yang keduanya iradah. Artinya menghendaki. Sekali lagi, atas nama sifat, apa makna menghendaki? Ada sifat kehendak. Kalau saya suka bahasa macam ni. Tadi kudrat, kuasa, iradat, kehendak. Cukup. Dia guna menghendaki, biar bahasa dia pakai. Janganlah salah-salahkan dia. Menghendaki. Kalau kita selalu dengar, jawi yang kita biasa dengar, berkehendak. Betul? Apa makna berkehendak? Ada sifat kehendak pada zat Allah Taala. Itu maksud dia. Kalau bahasa Pada'i Misbah Mundir kata apa? Berkehendak. Apa makna berkehendak? Sama juga maksud dia. Apa dia? Ada sifat kehendak di zat Allah Taala. Cukup. Itu ya. Itu yang nak faham pun. Itulah makna waspi yang nak masukkan Allah ada sifat kehendak. Cukup. Nanti pula sama juga nanti. Bila ada sifat ma'ani, ada ma'nawiyah apa? Bila pasal iradah daripada arada yuridu iradatan fahuwa muridun. Jadi bila sabit iradah di zat, zat yang bersifat iradah dipanggil muridah. Betul? Bila zat yang bersifat iradah murid, maka hubung kaitkan sifat di zat mesti ada kaunuhu muridan. Itulah manawiyah. Manawiyah tu kaun tu. Apa dia? Nantilah menyambi itu saya sebut itu aja. Nanti manawiyah saya tak payah hurai. Rupanya dah faham sambil-sambil itu aja. Ini pun uslub saya ngaji. Ada guru yang dia ajar macam tu. Dia ajar ni ada benda yang susah selalunya orang nak faham tu, dia tak nanti bab tu nanti baru dia nak cerita. Sambil itu dia herit sekali, dia cuek sekali, dia cuek sikit, dia cuek sikit, dia ambil sikit, dia ambil, dia lempar, dia buat bokek sikit, yang ni ambil kutik sikit. Sampai destinasi itu faham dah rupanya yang tempat dia nak ngajar tu. Dia ceh lalu sip faham, alhamdulillah. Tu pun macam-macam guru cara ngajar. Kadang-kadang jumpa tempat tu sendiri, dengar dia tu. Dia tak pernah jumpa takluk, takluk. Sifat tu, talabus sifati amran zaidan ala qiyami habizat. Kirit terberanak belajar. Kenapa? Susah nak hadam tu. Ni dah biasa dengar dah. Relevan tak relevan. Tu. Baik. Jadi iradah ni apa? Menghendaki pada menentukan setengah yang harus pada segala mungkin. Okey. Jadi apa makna iradah? Berkehendak. Hendak apa? Hendak dengan makna menentu. Yang tu ambil dobit. Apa makna iradah? Dengan makna taksis. Pasal itu murad iradah. Kalau kata kudrat, apa murad dengan kudrat kuasa tu? Taksir. Jumpa nanti depannya. Murad dengan kudrah taksir. Nak bagi taksir apa? Asar ijad atau i'dam. Untuk iradah untuk apa? Nak taksis. Apa taksis? Nak menentu. Nak menspesifikasikan setiap makhluk yang Allah Ta'ala bagi. Jadi spesifiknya sebut tak betul. Menspesifikkan
spesifiknya. Bubuh je lah bahasa tu. Saja campur bahasa Inggeris bahasa Melayu tu kan. Maksudnya nak mengkhaskan khas di atas khas. Kita manusia. Manusia mana? Manusia Melayu. Melayu mana? Jawa. Contohlah. Jawa mana? Jawa Banten. Banten mana? Oh, kampung ni. Ni keturunan. Ni. Lahir, tahun, masa, tempat, arah, pihak, saiz, cantik, kulit, hitam, mana? Oh, jahil, alim, kaya, miskin. Very detail. Macam mana ketentuan tu? Iradah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang spesifikasikan dia. Atas nama zat Allah, atas nama sifat apa? Sifat iradah. Kalau dia melaksana buat, tu sifat kudrat. Kudrat pandang pada sudut membuat, bagi ada, taksir, meniada. Bila menentu, nama dia iradah. Sikit je. Jadi kena faham nama sifat. Nama sifat. Menentu iradah. Mengada niada kudrat. Tahu nyata tak nyata, tahu tak tahu, ada tak tahu. Memang tahu, nyata, jelas, terang, inkishaf. Apa tu? Ilmu, sama, basar. Itu apa beza? Ilmu cara ilmu, sama cara sama, basar cara basar. Tapi semua tu untuk inkishaf. Yang ni yang kalau kita belajar, jumpa satu-satu nanti insya-Allah, nak kata apa? Ulama ni dia dah ambil rumusan semua ni daripada Quran hadis ni. Ni formula aje, ambil telan aja. Memang faham dia best, sedap sangat. Dengan sedap tu baca Al-Quran tu tak masalah nak faham langsung. Tahu ayat yang walaupun sebut ringkas tu, alhamdulillah faham dah kita. Walaupun tak hurai. Pasal formula dah diberi. Baik, jadi sifat iradah ni menentu. Jadi makna iradah tu menentu. Makna mengendaki, menghendak tu maksudnya apa? Menentu. Tu ambil faham. Iradah dengan mana? Taksis. Taksis. Dan menentu setengah yang harus pada segala mungkin. Setengah dalam kitab Jawi ni kebanyakan setengah dengan makna sebahagian. Setengah bukan makna a half. Tapi setengah dengan mana a part. Boleh faham? A part dengan part, P-A-R-T kan? Bukan H-A-L-F. Bukan half, quarter tu bukan. Setengah di sini dengan mana? Sebahagian. Bukan mana separuh. Ke kat kita boleh Melayu, Jawa, Red Indian pun boleh tak? Nak jadi apa? Boleh tak? Dia tentu kita Melayu, contoh. Boleh jadi berat berapa kilo? Boleh jadi 60, 70, 80, 90, 120, 300 kilo, 400 kilo, 500 kilo. Ui, gajah apa? 1 tan. Boleh je. Tapi dia bagi kita 80 kilo. Bukan 80 tepat lah tu, 79.99999. Oh. Boleh. Orang ni 7.99998. Oh, 0.0001 gram aja. 1 kilo 0.001 kilogram aja. Beza. Boleh. Dia yang spesifik kan. Ataupun sama sini tapi ada lebih satu molekul aja. Satu zarah aja. Boleh. Dia yang spesifik kan. Tentu tak ada satu benda jatuh, naik, atas, turun, tenggelam, hidup, mati, timbul, zahir, hilang, macam mana? Illa ya'lamuha. Tentu ya'lamu. Illa semua tu wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Apa kita nak pun sebenarnya adalah masyiat Allah Taala. Terus dia menentu semua. Cuma kat kita atas perjalanan hidup buat ikhtiar. Tu mengaji ada pelajaran dia tu. Saja sebut awal. Dia tentu wajib beriman, khas belajar pula nanti hujung rukun iman, qada semua takdir siap dah azali. Betul dah takdir diam aja. Tidak. Bodoh ngaji. Lapar makan. Gelap kat lampu. Panas kat kipas, tak cukup pasang aircon, tak ada duit cari. Itu tak ada kerja lagi, hutang. Jangan riba. Ada pantang larang, ada panduan hidup.
Tak ada pun buat qardul hasan. Benda tu. Hutang bayar balik. Jangan hutang ada bunga. Jangan buat loan. Macam apa? Ada bunga. Kami ada panel Islamik. Panel syariah. Dia orang kata boleh. Kenapa encik begitu rigid dengan loan ni? Ini haram, riba. Riba ke? Ya ke orang dia gimmick? Panel syariah ada. Takkan dia orang tak tahu syariat? Bukan dalam Malaysia ni semua telah ada panel-panel untuk menentukan kesahihan muamalat kita di atas tepat menepati syariat Islam. Pirah. Saya sebut itu pirah. Kalau tepat tak ada kilang arak weh. Kalau tepat kalau tak ada silibus ni tak DAP. Sebut. Kalau tepat betul tak adalah orang Islam kita bodoh jahil Quran sampai jadi Wahabi, jadi Syiah, liberal. Masuk masjid kena 40 orang tapi buat apa tu? Akademi apa? Anugerah apa? Anugerah bintang popular. Berita harian. Ni apa pelakon wanita terbaik, pelakon wanita terbaik. Saya dulu saya bubuh bahasa tau. Pelakon wanita seksi terbaik. Itu saya tambahlah. Pasal apa? Kalau tak bubuh gelaran tu pun yang naik atas pentas semua seksi-seksi gila babi punya. Dululah zaman saya dulu saya mengajar mulut saya macam ni ya. Mana ada makanan bagi lesen lah, kurnia apa mana ada. Tu mulut tak ada lesen lah istilahnya. Ikut dah laser lah tu. Saya cakap apa patutnya saya cakap. Dia tahu yang ni patuh SOP. Apa kami duduk masjid tak patuh SOP ke? Bahkan orang masjid lah yang sangat patuh gila punya dengan SOP. Masuk tulis. Ada orang dia lambat masbuk. Balik tu kalau ikut tak payah tulis ada. Balik punya lurus tulis. Pasal apa? SOP. Sampai ada orang macam tu. Orang masjid ni taat sampai macam tu lah. Jangan tak tahulah. Kenapa kau tak bagi dia main masjid lah? Macam tu lah kan. Sikit sana. Jadi mana betul pernyataan dia kata semua di Malaysia ni telah ditapis oleh lembaga-lembaga panel-panel syariah yang berkelayakan, yang mempunyai credibility dan authority untuk berfatwa berhukum, semuanya berlabel PhD. Wah, hebat kita dengar. Kalau hebat je tu, tak ada dah institusi riba dalam negara kita. Bahkan negara kita apa? Semua institusi perbankan semua di atas dasar riba. Buat Islamic untuk just only a gimmick. Saya cakap macam tu. Tengok depan mata kita. Kok tak kenal je apa dia buat only a gimmick. Dia nak bagi keluar duit dalam poket kita tu. Buat keluar, jangan simpan bawah bantal. Buat keluar buah kat kami. Kami tahu macam mana nak uruskan duit koma. Tak ada duit, tak apa, kami bagi mereka hutang. Hutang jangan. Kita bukan hutang, kita loan. Kita pinjam. Dia bukan guna dasar Islamik. Islamik mana ada pinjam. Pinjam ni pinjam botol, pulang botol. Itu bukan pinjam. Kaedah Islami is not pinjam. Pinjaman Islamik, mana ada pinjaman Islamik? Itu hutang. Bahasa pun tak betul. Pasal dia guna bahasa dasar ekonomi dia English. Economic loan, apa dia sebut? Loan lah. Personal loan. Lagi business loan. Loan tu yang terjemah pinjaman. Bukan hutang. Kita mana apa? Itu dia panggil kordon, hutang. Sebut hutang lepas tu. Hutang, aku tak nak hutang, pinjam. Pinjam tak apa. Ni tipu daya. Mana Islamiknya? Bahasa pun tak betul. Dia kata ada wadiah. Lagi apa tu? Yang bagi emas tu apa? Pajak kedai Islam. Apa benda Arab? Pajak kedai tak best, tak Islamik. Ar-Rahnu. Panjang tu. Itu cerita Muhammad. Saya nak cerita, betul ke memang ada panel-panel syariat? Nanti banyak benda yang kata dia orang cermat apa? Kalau cermat ni tak boleh duduk tu tengok benda-benda salah. Sikitlah ke sana. Atas kita bicara balik pada iradah maksudnya menentu sebahagian daripada perkara yang harus pada mungkin. Maksud atas nama mungkin, misalnya buat tempat
Harus je kita boleh ada kat Tokyo, Jepun, Amerika, Afrika, Australia, Greenland, Queensland, itu Australia. Bila Afrika, mana tu? Costa Rica, Brazil, boleh je kan? Kenapa main duduk Malaysia? Lenggung, luat. Duduk Bangor lalu. Tak duduk Belimbing, Batu. Untuk contoh. Kenapa? Iradah dia. Kenapa pula lahir pula saat ni mati? Oh, semua bukan kita punya campur tangan. Okey. Itulah nama iradah Allah Taala. Adapun makna kudrat Allah Taala itulah. Jadi dia nak bagi takrif ni. Kudrat ni apa? Dia bagi takrif. Situ dulu. Pasal dia nak panjang kan takrif kudrat, iradat. Ke depan ni. Jadi takrif nanti kita jumpa makna kudrat itu sifatun yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa idamuhu ala wifqil iradati. Ada soalan? Yang harus, ya, menentukan setengah daripada harus pada segala mungkin. Itu yang mungkin itulah dipanggil mungkinat mutaqabilat. Harus setengah tu, setengah pada yang harus tu dengan makna sebahagian tadi, itulah dipanggil mentaksiskan sebahagian daripada mumkinat mutaqabilat tu. Yang menentukan setengah yang harus tu. Ya. Atau dipanggil mungkin mutaqabilat. Ya. Menentukan setengah daripada mungkin yang harus, maksudnya menentukan sebahagian daripada mungkinat mutaqabilat. Itu istilah yang selalu dipakai. Kudrat menjadi, ya. Kudrat menjadi atau meniada, mengada atau meniada. Lebih sedap bahasa mengada meniada. Kudrat ni dua fungsi umum, mengada meniada. Iradah fungsi dia menentu. Ilmu fungsi dia inkishaf. Apa inkishaf? Nyata, terang, jelas. Tak terlindung. Tu inkishaf bahasa Arabik dia. Arab dia. Telan Arab tu sedap lagi tau. Nak tahu. Lagi. Yang kudrah tak menentu pada yang wajib tu boleh kita kata kalau dia menentu pada yang wajib jadi tahsilul hasil. Jadi tahsilul hasil. Ya. Antara istilah yang dipakai seingat saya, ya, maksudnya mentaklukkan kudrat pada wajib dipanggil tahsilul hasil. Pasal boleh tak, macam soalan tadi, boleh tak Allah Ta'ala kuasakan kuasa dia yang kuasa tu? Dah kuasa, nak kuasa buat apa lagi? Kuasa apa? Mesti kuasa yang kamil. Apa pula kuasakan kuasa yang kuasa? Itu istilahnya tahsilul hasil. Pasal kuasa Allah mesti kuasa sempurna. Buat apa nak dah kuasa nak dikuasakan lagi? Ini istilahnya tahsilul hasil. Macam dua garisan, dah buat satu garis, tindih satu garisan lagi. Itu tahsilul hasil. Tahsilul hasil. Ya, antara istilahnya disebut tahsilul hasil. Ya. Inkishaf. Inkishaf. Kasyaf di sana, kasyaf. Kasyaf tak bisa dengar? Yang kasyaf lah. Ha? Kasyaf tu kasyaf. Tak bisa dengar. Allah bukan kasyaf, Allah inkishaf. Impial. Apa beza? Nanti ya. Biar dia tertanya-tanya kita. Masuk lagi. Kasyaf. Tak jadi lagi. Tak jadi lagi. Dia nak cerita istilah tu. Kasyaf tu bukan dia kasyaf. Kasyaf. Menembusi. Dia bukan saja masalah dinding tak dinding. Kasyaf ni boleh menyingkap sesuatu yang orang lain tak nampak dan tak pandang. Dia boleh nampak dan pandang dan tahu. Itu kasyaf. Umum yang kita pakai kasyaf. Allah bukan kasyaf, Allah inkishaf. Berbeza pula.
Coming soon, coming soon. Take the time, take your time. Okay. Don't rush out. Okay. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.